Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mengupas mengenai isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Sebelum kita meneruskan ke topik yang seterusnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sharina Nur Azati binti Saiful Bahari dan ahli kumpulan saya ialah Bembil, Hani Azati, Ainadia dan Afzal Husaini. Pendidikan adalah penting bagi semua lapisan masyarakat tanpa mengira umur, bangsa dan agama. Dalam konteks ini, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar berteraskan konsep keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Setiap individu berpotensi untuk mengembangkan pengetahuan dan kemahiran mereka secara menyeluruh dengan adanya pendidikan. Selain itu, pendidikan mampu melahirkan generasi yang berdaya saing dan secara tidak langsung mampu melahirkan generasi yang cemerlang, gemilang dan terbilang di mata dunia. Istilah pendidikan sepanjang hayat telah lama disentuh oleh Al-Quran seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Alaq yang bermaksud bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dan bacalah dengan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajarkan manusia menulis dengan pen, yang mengajarkan kepada manusia-manusia tentang perkara-perkara yang tidak diketahui olehnya. Masyarakat digital merujuk kepada masyarakat yang menggunakan teknologi digital seperti komputer, telefon bimbit dan lain-lain. Teknologi digital adalah salah satu sistem yang beroperasi secara automatik dengan menggunakan sistem perkomputeran. Teknologi digital sedikit sebanyak telah mengubah cara hidup masyarakat. Dengan kewujudan teknologi digital, semua maklumat dapat dihantar dan disebar secara meluas dan pantas pada bila-bila masa yang diperlukan. Segala aktiviti harian dapat dilakukan dengan mudah apabila wujudnya teknologi digital. Seperti yang kita sendiri nampak, semuanya telah disediakan di hujung jari. Jika kita mahu mencari sesuatu, kita hanya perlu menaip di komputer atau telefon bimbit dan segalanya akan terpapar untuk kita. Hanya kita yang rajin atau malas untuk mencari aktiviti tersebut. Saya yakin setiap individu pada masa kini seharusnya mempunyai sekurang-kurangnya satu telefon bimbit kerana ia telah menjadi perkara yang penting untuk dibawa ke mana-mana. Walaupun begitu, terdapat pelbagai isu-isu pendidikan yang telah timbul dengan adanya masyarakat digital. Segala aktiviti atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu seharusnya berdasarkan etika. Kita dapat menilai sama ada perbuatan seseorang itu baik atau buruk berdasarkan etika individu itu sendiri. Jadi, semua individu perlu tahu erti sebenar etika supaya mereka dapat menunjukkan ciri-ciri yang baik kepada orang lain. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan etika? Perkataan etika daripada bahasa Inggeris iaitu etik. Etika adalah berasal daripada satu perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud sikap atau peribadi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, etika bermaksud salah satu cabang dalam falsafah moral. Perlakuan atau perbuatan seseorang sama ada baik atau buruk dalam mengendalikan keadaan adalah berhubung kait antara satu sama lain. Setiap individu dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik dan tenteram sekiranya mereka mengamalkan etika dalam kehidupan seharian mereka. Marilah kita meneruskan ke topik yang seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan peradaban? Seperti yang kita semua tahu, setiap bahasa mempunyai maksud yang tersendiri. Sebagai contoh, dalam bahasa Jerman, culture bermaksud peradaban, manakala dalam bahasa Inggeris, culture bermaksud kebudayaan. Jadi, kita perlu tahu apakah erti sebenar peradaban. Menurut Kamus Dewan edisi keempat,
keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa, masyarakat, global maupun pasaran. Ia juga membawa maksud budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan budi bahasa yang tinggi. Adab juga membawa identiti terhadap perkembangan sosial sesuatu masyarakat. Sebagai contoh, bercakap kasar atau meninggikan suara adalah salah satu tindakan yang menunjukkan seseorang itu tidak beradab. Pemahaman mengenai adab seharusnya dipupuk sejak kecil oleh ibu bapa mereka sendiri. Jika ibu bapa mereka salah mendidik anak mereka, ia boleh mendorong anak mereka untuk menjadi seseorang yang tidak beradab. Seperti yang kita tahu, melontar buluh biarlah dari rebungnya. Jadi, jika ibu bapa tidak memainkan peranan penting dalam mendidik anak mereka, sudah tentu anak mereka akan menjadi insan yang tidak beradab pada masa hadapan. Terima kasih Miss Sharina. Assalamualaikum dan selamat petang kepada Ustazah dan rakan kelas yang dikasihi sekalian. Nama saya Nurul Hani Aziati dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dari 2013 hingga 2025. Sebelum itu, seperti yang kita ketahui, pendidikan ialah penyumbang utama pembangunan modal sosial dan ekonomi negara. Pendidikan juga merupakan pencetus kreativiti dan penjana inovasi yang melengkapkan generasi muda dengan kemahiran yang diperlukan untuk bersaing dalam pasaran kerja dan menjadi pengupaya perkembangan kepada ekonomi secara keseluruhan. Oleh itu, kerajaan perlu memastikan sistem pendidikan negara berfungsi secara berkesan. Pada Oktober 2019, Kementerian Pendidikan telah melancarkan kajian semula sistem pendidikan negara secara menyeluruh dalam usaha membangunkan PPPM yang baharu. Keputusan melaksanakan kajian semula sistem pendidikan dibuat dalam konteks standard pendidikan antarabangsa yang kian meningkat, peningkatan aspirasi negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21 dan peningkatan harapan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara. PPPM adalah rancangan strategik yang dibuat oleh KPM untuk memajukan sistem pendidikan negara. Misi PPPM adalah untuk memberikan pendidikan yang berkualiti kepada semua warga negara Malaysia tanpa mengira latar belakang. Visinya pula adalah bertujuan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualiti, holistik dan inklusif untuk mempersiapkan individu yang berdaya saing, beretika dan berintegriti. Seterusnya, PPPM juga menetapkan 3 fokus utama untuk mencapai matlamat pembangunan pendidikan iaitu meningkatkan kualiti pendidikan, memperkukuh pendidikan awal kanak-kanak dan memperkasakan pendidikan teknikal dan vocational. Akhir sekali, PPPM juga menggariskan 3 peringkat pembangunan dalam jangka masa iaitu dari 2013 hingga 2025. Fasa pertama dari 2013 hingga 2015 memberi tumpuan kepada penyediaan asas pendidikan yang luas dan adil. Fasa kedua pula dari 2016 hingga 2020 bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan melalui peningkatan profesionalisme guru, kurikulum yang relevan dan peningkatan infrastruktur. Dan untuk fasa ketiga dari 2021 hingga 2025 menekankan pengukuhan pendidikan teknikal dan vocational serta peningkatan kepimpinan dan pengurusan pendidikan. Secara keseluruhan, PPPM bertujuan untuk mengubah sistem pendidikan Malaysia menjadi lebih maju dan relevan dengan keperluan masa depan. Melalui fokus untuk meningkatkan kualiti, PPPM juga berusaha untuk mempersiapkan para pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk menghadapi cabaran globalisasi. Sekarang, saya akan membincangkan mengenai Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang mempunyai hubung kait dengan etika dan peradaban. Pertama sekali, PPPM menekankan pembentukan karakter dan nilai-nilai yang baik dalam kalangan pelajar. Etika merupakan bahagian yang penting dalam pembentukan karakter termasuk nilai-nilai seperti integriti, kejujuran, tanggungjawab dan toleransi. PPPM dirancang untuk memastikan pelajar tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademik semata-mata, tetapi juga dapat mempelajari mengenai sikap dan nilai yang mencerminkan etika yang baik. Yang kedua, PPPM juga memainkan peranan yang penting dalam pembangunan peradaban negara. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beradab, harmoni dan inklusif. Dalam konteks ini,
Pendidikan bertujuan untuk memupuk kesedaran etika, pemahaman pelbagai budaya dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya dalam masyarakat di Malaysia. Melalui pendidikan, pelajar diharapkan untuk menjadi seorang warga negara yang beretika dan memberi sumbangan yang positif kepada peradaban negara dengan lebih baik. Yang ketiga, Gabungan Pendidikan Malaysia juga merangkumi etika profesionalisme pendidik. Ini merangkumi etika dalam hubungan antara pendidik dan pelajar, etika dalam penilaian dan etika dalam menggunakan teknologi serta sumber digital. Etika profesionalisme pendidik melibatkan tanggungjawab moral, integriti dan komitmen terhadap pendidikan berkualiti tinggi. Akhir sekali, PPPM juga menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Melalui pendidikan, diharapkan para pelajar akan menjadi masyarakat yang bertanggungjawab, beretika dan aktif dalam pembangunan peradaban. Pendidikan juga merangkumi pembangunan kehidupan bertamadun yang melibatkan penghormatan terhadap norma dan etika sosial, interaksi yang harmoni dan pemahaman tentang hak asasi manusia. Tuntasnya, PPPM mencerminkan komitmen untuk menyepadukan etika dan tamadun dalam sistem pendidikan. Akhir sekali, saya akan membentangkan mengenai sistem pendigitalan dalam pendidikan. Satu hal yang perlu diakui, sistem pendidikan hari ini seharusnya digitalkan selari dengan perkembangan dunia teknologi komunikasi, ditambah pula dengan senario kehidupan semasa yang dihimpit penularan pandemik COVID-19. Malah, jika disemak semula Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dari 2013 hingga 2025, ia telah menetapkan asas, kualiti, keadilan, kesatuan dan kecekapan sebagai aspirasi utama untuk sistem pendidikan negara kita. Dalam mencapainya, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) perlu memainkan peranan yang penting untuk melestarikan ekosistem pendidikan selari dengan PPPM itu menerusi platform pendidikan digital. Pada tahun 2021, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah berkata mengenai kerajaan yang akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan dasar pendidikan digital. Perkembangan teknologi komunikasi mengubah banyak perkara dalam kehidupan sama ada capaian pada maklumat sehinggalah kaedah kanak-kanak bermain malah dalam konteks hari ini adalah dalam pembelajaran. Lalu tidak harus dinafikan dalam pengajaran dan pembelajaran secara digital menjadi salah satu agenda yang sangat signifikan dalam kalangan pendidik. Sehubungan itu, KPM sebelum ini sudah mengumumkan penyegaran semula platform pembelajaran digitalnya untuk guru dan para pelajar melalui D5 atau Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Platform ini adalah punca usaha KPM semenjak beberapa tahun yang lalu bersama-sama dengan pihak Google, Microsoft dan Apple. Ia menawarkan semua aplikasi dan perkhidmatan yang diperlukan oleh guru dan para pelajar dalam sistem persekolahan di Malaysia termasuk teknologi dan sumber yang memperkasa pembelajaran digital seperti Google Classroom, Microsoft 365 dan Apple Teacher Learning Center. Hal ini selari dengan matlamat pembangunan kelestarian keempat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang memperjuangkan pendidikan berkualiti dan menyeluruh untuk membangunkan masyarakat yang aman dan lestari di negara kita. Sebelum saya akhiri pembentangan dan serahkan kepada pembentang seterusnya, Miss Nadia, marilah kita menyaksikan video mengenai sistem pendigitalan dalam pendidikan oleh bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sekian daripada saya, terima kasih. Kerajaan akan memberikan tumpuan pada pelaksanaan dasar pendidikan digital. Dasar ini mempunyai 3 tujuan utama. Pertama, menyediakan generasi fasih digital, iaitu generasi yang menguasai pengetahuan dan kemahiran digital serta berupaya menghasilkan inovasi dengan menggunakan teknologi digital. Kedua, ialah meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional pihak berkepentingan berkaitan kepimpinan dan pengintegrasian teknologi digital dalam pendidikan. Dan ketiga, merapatkan jurang digital untuk melahirkan warga negara yang bertanggungjawab dan berfungsi dalam masyarakat berilmu berlandaskan nilai murni
knowledge virtue-based society. Saya percaya dasar pendidikan digital adalah satu langkah ke hadapan untuk menjadikan generasi yang fasih digital dan pada masa yang sama melonjakkan kualiti pendidikan negara kita agar menjadi antara yang terbaik di dunia. Terima kasih Cik Hani di atas penerangan yang jelas itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Ainadia binti Muhammad Bukhari akan meneruskan perbincangan ini dengan menerangkan dengan lebih mendalam tentang 4 isu-isu pendidikan yang dihadapi dalam masyarakat digital. Isu pertama yang dihadapi dalam pendidikan masyarakat digital ialah kekurangan kemudahan kepada akses internet. Dalam masyarakat digital, internet adalah sumber utama maklumat, bahan pembelajaran dan sumber pendidikan. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan semasa era COVID-19, transformasi pendidikan yang menerapkan penggunaan aplikasi digital telah menjadi pilihan utama kebanyakan guru supaya murid-murid dapat meneruskan pembelajaran dari rumah. Namun begitu, masalah capaian internet telah menjadi penghalang kepada murid-murid, khususnya mereka yang bersekolah di luar bandar atau pendalaman. Hal ini adalah kerana jurang capaian internet yang tidak seimbang di kawasan mereka. Di sini saya sertakan contoh di mana menurut laporan dalam akhbar Sinar Harian, pelajar di Kampung Melayu Bukit Nyamuk Simpang Renggam Keluang terpaksa belajar di bawah Jambatan Plus untuk mendapatkan capaian internet yang lebih baik. Keadaan itu juga telah memaksa pelajar tersebut menggunakan pelbagai kaedah bagi mendapatkan capaian internet, di antaranya dengan memanjat pokok dan duduk di hadapan jalan raya berdekatan rumah. Jadi, tanpa akses internet yang baik, ia telah menyukarkan murid dan guru untuk melaksanakan sesi pembelajaran di dalam talian. Taraf hidup keluarga juga antara penyumbang kepada kurangnya capaian internet yang baik. Ini kerana terdapat keluarga dari kelas B40 yang tidak mampu membeli data tambahan secara kerap untuk belajar dalam talian sehingga terdapat ibu bapa yang sanggup meminjam wang demi membeli data untuk anaknya. Keadaan ini akan menjadi satu bebanan kepada keluarga yang berpendapatan rendah. Justru itu, perkara-perkara yang berlaku ini telah membuktikan bahawa capaian internet yang lemah atau terhad, khususnya di kawasan pendalaman, telah menjadi cabaran yang besar kepada dunia pendidikan digital. Dunia pendidikan digital juga menghadapi cabaran dari segi kekurangan peranti elektronik seperti telefon pintar, komputer riba, tablet dan sebagainya. Cabaran ini banyak dialami oleh kebanyakan murid yang berasal daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Bagi mereka, wang lebih diperlukan untuk membeli keperluan asas. Kesannya, anak-anak tidak berpeluang untuk mengikuti pembelajaran secara digital. Terdapat juga hasil kajian yang menunjukkan bahawa terdapat keluarga yang mempunyai lebih daripada seorang anak tetapi hanya memiliki sebuah telefon pintar. Kesannya, anak-anak perlu berkongsi telefon pintar itu dan keadaan ini telah menyukarkan mereka untuk menyiapkan tugasan yang disediakan oleh guru. Jadi secara tidak langsung, murid-murid daripada kumpulan ini akan mudah ketinggalan di dalam pelajaran. Tambahan pula, kanak-kanak juga mudah bergaduh semasa menggunakan peranti elektronik yang terhad. Keadaan ini boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan dan emosi di dalam kalangan ahli keluarga. Jadi, tanpa peranti elektronik yang sesuai, pembelajaran dalam talian tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Cabaran ini bukan sahaja menjadi cabaran yang besar kepada ibu bapa dan murid, malah juga kepada para guru dalam mencari alternatif lain agar anak-anak ini dapat terus menimba ilmu di dalam transformasi pendidikan digital. Sementara itu, Profesor Dato' Nur Razak turut meminta para guru supaya menguasai kemahiran teknologi ketika mengendalikan PDPR yang merupakan sebahagian daripada kerangka pendidikan 4.0. Katanya mereka tidak seharusnya mengambil langkah mudah dengan hanya memuat naik video dan mengharapkan pelajar untuk memahami kandungan tersebut. Aktiviti yang menyokong pembelajaran. Di sini, kreativiti guru amat penting. Tidak boleh upload sahaja video dan kita suruh pelajar tengok saja. Itu memanglah tidak sesuai dan tidak sihat.
apa-apa yang kita kongsi dengan anak-anak didik kita, kita perlu tengok dahulu. Ya, apa yang sesuai, apa yang tidak. Sebab itulah apabila inisiatif The5 itu dilancarkan bersama Apple, Microsoft dan menggunakan Google, saya amat berbesar hati dan happy sangat. Because this is one of the ways forward. Nasihat saya kepada para pendidik, teruskanlah belajar dan terus belajar untuk kemahiran teknologi ini. Mengapa? Kerana ini juga ada dalam kerangka pendidikan 4.0, salah satu kemahiran yang perlu ada dalam setiap pendidik, iaitu kemahiran teknologi. Berdasarkan serutan klip sebentar tadi, ia menunjukkan isu pendidikan yang ketiga yang dihadapi di dalam masyarakat digital. Isu itu ialah kurangnya kemahiran dalam kalangan pendidik. Dalam dunia pendidikan digital, tugasan guru semakin mencabar apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan baharu dan penggunaan aplikasi. Contohnya ialah seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet dan Webex. Ia memerlukan guru untuk memiliki tahap literasi teknologi komunikasi dan maklumat yang baik. Mereka mungkin tidak biasa atau tidak mahir dalam menggunakan perkakasan dan perisian yang berkaitan dan mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang aplikasi pendidikan digital. Kekurangan kefahaman ini boleh menghalang mereka daripada mengintegrasikan teknologi secara berkesan dalam proses pembelajaran mereka. Inovasi dan perkembangan baharu yang berlaku pantas dalam dunia digital memerlukan para pendidik untuk terus mengemaskini pengetahuan dan kemahiran mereka untuk mereka kekal relevan dalam penggunaan teknologi. Ketidakpastian mengenai trend baharu dan perubahan dalam teknologi boleh memberi tekanan kepada pendidik dan menjejaskan keupayaan mereka untuk menerima pakai dan menyepadukan teknologi digital dalam pembelajaran. Sesetengah pendidik mungkin berasa tidak selesa atau takut atau kurang yakin dalam menggunakan teknologi digital. Ini boleh menjadi penghalang psikologi kepada pendidik. Seterusnya, kekurangan latihan dan sokongan yang mencukupi untuk membangunkan kecekapan pendidik dalam menggunakan teknologi digital juga merupakan masalah yang biasa. Sekolah dan institusi pendidikan selalunya tidak menyediakan latihan yang mencukupi untuk para pendidik. Kekurangan sokongan ini boleh menyebabkan pendidik berasa terasing atau tidak bermotivasi untuk belajar dan menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Isu yang terakhir ialah plagiat dalam kalangan pelajar. Plagiarisme yang berasal daripada istilah Latin plagio membawa maksud to steal yang bermakna seseorang melakukan ciplakan terhadap produk bukan miliknya dalam keadaan sedar dan tanpa paksaan. Isu plagiarisme dalam kalangan pelajar dalam pendidikan digital merupakan satu masalah yang ketara. Dalam pendidikan digital, akses mudah kepada maklumat dan sumber talian boleh mengukuhkan lagi keinginan pelajar untuk memplagiat. Pelajar boleh dengan mudahnya copy and paste teks, imej atau maklumat daripada sumber dalam talian ke dalam kerja mereka tanpa memberi pengiktirafan atau kredit kepada sumber asal. Jadi ini membolehkan plagiarisme menjadi lebih mudah untuk dilakukan dan lebih sukar untuk dikesan. Sesetengah pelajar mungkin tidak memahami sepenuhnya konsep etika dan integriti akademik. Mereka mungkin tidak menyedari kepentingan menghormati hak cipta dan memberi kredit kepada pemilik asal sesebuah karya. Seterusnya, pergantungan kepada amalan copy and paste ini boleh mengurangkan keupayaan pelajar untuk memahami dan memproses maklumat dengan cara mereka tersendiri. Lebih-lebih lagi, tekanan untuk mencapai keputusan yang baik dan kekangan masa yang ketat dalam pendidikan digital mungkin mendorong sesetengah pelajar untuk bergantung kepada plagiarisme sebagai cara cepat untuk menyelesaikan tugasan mereka. Faktor-faktor ini boleh mengurangkan motivasi untuk pelajar dalam melakukan kajian dan berfikiran kritis yang mana ianya diperlukan dalam menghasilan sesuatu karya asli. Maka jika gejala plagiarisme ini tidak dibendung, ia akan memberi kesan terhadap kualiti graduan yang dihasilkan sekaligus menjejaskan perkembangan ilmu baharu.
Perbuatan sama ada memalsukan hasil kajian, menyalahgunakan dana penyelidikan dan memplagiat hasil kerja orang lain tanpa keizinan adalah satu jenayah akademik. Jadi ia bukan sahaja dapat menjejaskan profesionalisme mereka yang melakukannya, malah ianya boleh mencetuskan konflik jangka panjang dan mungkin akan menjejaskan kualiti. Justru itu, apabila pelajar tiada keyakinan pada kemampuan diri, tidak diajar untuk berintegriti dan tidak mahu melalui proses pembelajaran yang benar, maka seseorang pelajar itu akan cenderung untuk menikmati hasil usaha individu orang lain. Sekian sahaja penerangan daripada saya mengenai isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital. Diharapkan penjelasan ini jelas dan bermanfaat kepada semua. Seterusnya saya menyerahkan perbentangan ini kepada Cik Nurul Afzal. Terima kasih Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Ustazah Syuhaida dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya Nurul Afzal Husaini akan meneruskan dengan slide penyelesaian isu yang dibincangkan oleh Nadia tadi. Kerajaan memainkan peranan penting dalam menangani isu kekurangan dan kemudahan akses internet. Berikut adalah beberapa cara di mana kerajaan dapat membantu meningkatkan akses internet. Yang pertama ialah melabur dalam infrastruktur. Kerajaan dapat melabur dana dalam pembangunan infrastruktur internet seperti menempatkan lebih banyak menara komunikasi dan memperluaskan jaringan kabel serat optik. Yang kedua ialah program subsidi. Kerajaan dapat memberikan subsidi untuk akses internet bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Contohnya dengan adanya pusat internet satu Malaysia di daerah dapat memudahkan masyarakat untuk akses kepada internet. Seterusnya, pelatihan dan pendidikan. Kerajaan dapat memberikan pelatihan dan pendidikan tentang cara penggunaan internet dan teknologi terkait. Seterusnya, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam menangani isu kekurangan kemudahan akses internet. Yang pertama ialah ibu bapa boleh membeli peranti dan akses internet. Ibu bapa dapat membeli peranti seperti laptop atau telefon dan akses internet untuk anak-anak mereka. Ini dapat membantu memastikan bahawa anak-anak memiliki akses internet di rumah. Seterusnya ialah mengawasi penggunaan internet. Ibu bapa dapat mengawasi penggunaan internet anak-anak mereka dan memastikan bahawa mereka menggunakan internet dengan betul dan menghindarkan anak-anak membatasi waktu layar dan memantau aktiviti online anak-anak. Yang ketiga ialah mendorong menyertai dalam program akses internet. Ibu bapa dapat mendorong penyertaan anak-anak mereka dalam program akses internet yang disediakan oleh badan kerajaan atau badan bukan kerajaan iaitu NGO. Kekurangan peranti elektronik seperti komputer, tablet dan telefon pintar dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar, bekerja dan berkomunikasi secara efektif. Untuk mengatasi masalah ini, kerajaan boleh memberi peranti secara percuma kepada golongan kurang berkemampuan. Contohnya, dengan adanya program peranti siswa yang memberikan kepada pelajar IPT yang kurang berkemampuan. Seterusnya, mendorong inovasi teknologi. Kerajaan dapat mendorong inovasi teknologi dalam industri peranti elektronik dengan memberi insentif dan sokongan untuk penelitian dan perkembangan. Ini akan meningkatkan kemudahan akses peranti elektronik dan mengurangkan kos produksi. Ibu bapa juga memberi peranan penting dalam mengatasi isu kekurangan peranti elektronik. Yang pertama ialah membahagikan peranti elektronik yang dimiliki. Contohnya, jika ibu bapa memiliki peranti elektronik yang tidak lagi mereka gunakan tapi masih berfungsi dengan baik, mereka dapat bahagikannya kepada anak-anak dan keluarga yang lebih memerlukan. Seterusnya ialah mendorong dan memanfaatkan fasiliti awam. Ibu bapa
dapat mengajar anak-anak untuk memanfaatkan fasiliti awam ini seperti perpustakaan ataupun pusat komputer yang menyediakan peranti elektronik dan kemudahan akses internet yang percuma. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bakal melaksanakan proses pemerkasaan Pusat Internet Komuniti PIK bagi memastikan penduduk dan pelajar mendapat akses kepada internet. Menerusi proses itu, semua masalah seperti kekurangan alat peranti, kemudahan internet dan isu keselamatan dapat ditangani sekaligus memudahkan golongan sasaran menikmati perkhidmatan teknologi. Menurut MC lagi, perkhidmatan PIK juga akan dipertingkat melalui pertambahan kandungan atau kursus. Bantuan juga diberikan dalam aspek pembungkusan dan pemasaran produk usahawan tempatan. Langkah pemerkasaan PIK adalah selaras dengan keperluan masyarakat disebabkan impak penularan COVID-19 selain mempercepatkan pembangunan teknologi dan perluasan ekonomi digital negara. Ia terbukti apabila potensi revolusi industri 4.0, teknologi kecerdasan buatan, pengkomputeran awam dan Internet of Things turut digunakan dalam aktiviti pengeluaran, perkhidmatan dan perniagaan. Kerajaan memainkan peranan penting dalam mengatasi kemahiran pendidik dalam menggunakan teknologi digital. Kerajaan boleh memberikan sokongan keuangan bagi memastikan bahawa sekolah dan institusi pendidikan mempunyai akses kepada sumber daya digital yang berkualiti tinggi seperti bahan pembelajaran dalam talian dan platform pembelajaran maya. Selain itu, kerajaan juga boleh bekerjasama dengan syarikat teknologi dan industri untuk membantu meningkatkan kemahiran pendidik dalam menggunakan teknologi digital. Ini termasuk menyediakan latihan dan kursus dalam teknologi terkini dan memberikan sokongan teknikal kepada pendidik. Seterusnya ialah peranan pendidik sendiri dengan menyertai latihan dan kursus berkaitan dengan teknologi digital. Ini termasuk latihan dalam menggunakan perisian dan peralatan terkini serta pembelajaran interaktif. Pendekatan ini akan membolehkan pendidik untuk memahami teknologi digital dengan lebih baik. Pendidik juga perlu mengambil inisiatif untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam menggunakan teknologi digital. Mereka boleh membaca buku, menghadiri seminar dan berinteraksi dengan pakar dalam bidang teknologi digital. Kerajaan memainkan peranan penting dalam mengatasi plagiat dalam kalangan pelajar. Ini termasuk menyediakan sumber daya dan latihan yang mencukupi untuk membantu pelajar memahami apa itu plagiat dan bagaimana menghindarinya. Kerajaan juga perlu memastikan bahawa sekolah dan universiti mempunyai dasar yang jelas mengenai plagiat dan tindakan yang diambil jika ditemui kes plagiat. Selain itu, kerajaan perlu memperkenalkan undang-undang dan peraturan yang ketat untuk mengatasi plagiat. Ini termasuk hukuman yang berat bagi pelajar yang terbukti melakukan plagiat. Selain kerajaan, pendidik juga memainkan peranan penting dalam mengatasi plagiat dalam kalangan pelajar. Pendidik perlu memastikan bahawa pelajar memahami konsep plagiat dan tindakan yang diambil jika ditemui kes plagiat. Selain itu, pendidik juga perlu memperkenalkan teknologi dan alat untuk mengesan plagiat. Mereka boleh menggunakan alat anti plagiat untuk memeriksa karya pelajar sebelum diserahkan untuk menentukan sama ada terdapat unsur plagiat. Kesimpulannya, peranan kerajaan, pendidik, ibu bapa adalah sangat penting bagi memastikan isu-isu yang dibincangkan tadi dapat diatasi agar pelajar dan masyarakat dapat menggunakan kemudahan peranti dan internet dengan baik dan efektif. Itu sahaja daripada saya. Dipersilakan presenter yang seterusnya.
Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Abza untuk penjelasan mengenai penyelesaian isu. Selamat sejahtera, saya Binwil bin Saimin akan membentangkan kesan positif dan negatif terhadap pendigitalan sistem pendidikan di Malaysia. Antara 3 kesan positif adalah pembelajaran yang lebih berkesan, sumber ilmiah semakin mudah diakses, serta memacu kepada penguasaan kemahiran teknologi dalam kalangan pelajar dan pendidik. Kesan positif yang pertama adalah sesi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Melalui pendigitalan dalam sistem pendidikan, sesi pengajaran dan pembelajaran dapat dilangsungkan dengan lebih berkesan. Hal ini demikian kerana para pendidik boleh menggunakan kaedah pembelajaran yang lebih menarik dan efektif, menerusi penyampaian secara video, gambar dan animasi semasa kelas berlangsung. Dengan itu, kaedah pembelajaran seperti ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kefahaman pelajar kerana mereka dapat menganalisa topik yang disampaikan oleh guru atau pensyarah dengan lebih baik. Lebih-lebih lagi subjek seperti sains yang mana memerlukan penyampaian video bagi topik-topik yang tertentu. Maka sudah pasti penggunaan teknologi dalam sesi pembelajaran dan pengajaran mampu menarik minat dan meningkatkan tahap motivasi pelajar. Di samping itu, pembelajaran secara atas talian juga tidak menghadkan interaksi antara pelajar dan guru. Kerana penggunaan aplikasi seperti Zoom, Google Meet dan Webex juga menyediakan kemudahan kepada pelajar seperti ruangan mesej dan mikrofon untuk berinteraksi dengan guru semasa kelas berlangsung. Selain daripada itu, para pendidik juga boleh merakam kelas yang sedang berlangsung dan mengongsikannya kepada para pelajar. Dengan itu, para pelajar dapat menonton rakaman video tersebut berulang-ulang kali untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Tuntasnya, pendigitalan dalam sistem pendidikan dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan memberi banyak manfaat kepada para pelajar. Kesan positif yang kedua adalah sumber ilmiah semakin mudah diakses. Dalam meniti arus kemodenan ini, segala maklumat ada di hujung jari. Maka, melalui pendigitalan sistem pendidikan di Malaysia, para pelajar boleh mengakses bahan pembelajaran di internet pada bila-bila masa walau di manapun mereka berada, selagi mana capaian internet dalam keadaan yang baik. Di samping itu, mereka juga dapat membaca bahan pembelajaran yang diberikan oleh guru atau pensyarah mereka melalui e-buku. Para pelajar tidak perlu lagi membawa buku teks apabila ingin mengulang kaji pelajaran di tempat awam. Kemudahan seperti ini amat membantu pelajar memahami pembelajaran dengan lebih baik. Hal ini demikian kerana mereka dapat memperoleh maklumat yang pelbagai dan berkualiti dengan hanya menaip topik pembelajaran ataupun tajuk kerja kursus mereka melalui Google ataupun YouTube. Tambahan lagi, para pelajar juga dapat melihat hasil karya atau tulisan dari para cendekiawan negara ataupun luar negara. Bertitik tolak daripada itu, sudah pasti para pelajar akan memperoleh idea yang bernas dan seterusnya dapat menyiapkan tugasan mereka dengan lebih cemerlang. Dalam pada itu, kemampuan aplikasi tersebut dalam menyediakan akses yang pelbagai terhadap maklumat yang berilmiah akan mampu mengasah kemahiran berfikir aras tinggi serta kemahiran analisis dalam diri pelajar, kerana mereka perlu memilih maklumat yang tepat dan sesuai dengan kehendak tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Tuntasnya, pendigitalan sistem pendidikan mampu melahirkan generasi yang berintelektual tinggi. Kesan positif yang terakhir adalah memacu penguasaan kemahiran teknologi dalam kalangan pendidik dan pelajar. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi ini, ledakan maklumat dan revolusi teknologi semakin rancak. Seteru itu, masyarakat perlu mengikuti perubahan teknologi kerana kita tidak mahu masyarakat kita digelar katak di bawah tempurung. Maka inisiatif kerajaan melalui Kementerian Pendidikan untuk memperkenalkan sesi pembelajaran dan pengajaran secara atas talian dapat memacu penguasaan kemahiran teknologi dalam kalangan para pendidik dan pelajar. Sehubungan dengan itu, para pendidik perlu menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran secara atas talian. Penggunaan teknologi semasa kelas seperti
Aplikasi Microsoft Teams, Google Meet, dan Google Classroom sudah tentu memerlukan kemahiran dan tahap penguasaan yang tinggi untuk memastikan sesi pembelajaran berlangsung dengan baik dan menarik. Oleh itu, kemahiran ini mesti dikuasai demi mencapai objektif pembelajaran mereka. Seterusnya, pembelajaran secara atas talian membolehkan belajar memperkasakan kemahiran teknologi, seperti kemahiran penggunaan perisian dan platform pembelajaran digital. Contohnya, kerja kursus yang memerlukan pembatangan kerja melalui penyampaian video. Maka, para pelajar perlu mengasah bakat mereka dalam mengedit dan menyunting untuk menghasilkan video yang lebih menarik dan kreatif. Di samping itu, para pelajar juga akan terdedah dengan penggunaan perisian aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, Canva, dan banyak lagi. Natijanya, penguasaan dalam teknologi mampu menambah nilai dalam diri para pelajar karena kemahiran dalam bidang ini sangat diperlukan oleh industri. Oleh itu, ia membantu mempersiapkan belajar dengan lebih baik untuk menghadapi pasaran pekerjaan yang semakin kompleks di masa hadapan. Seterusnya, kita akan belajar mengenai kesan negatif pendigitalan sistem pendidikan di Malaysia. Kesan negatif yang pertama adalah ketidaksetaraan akses kepada teknologi. Kedua, pendidikan tanpa melibatkan amali dan praktikal. Dan ketiga, penurunan motivasi pelajar dalam menelah ilmu. Kesan negatif yang pertama ialah ketidaksetaraan akses kepada teknologi. Di Malaysia, jurang jalur lebar antara kawasan bandar dan luar bandar adalah sangat ketara, terutamanya di lokasi terpencil di seluruh negara. Oleh hal yang demikian, wujud ketidaksetaraan akses kepada teknologi dalam kalangan masyarakat bandar dan luar bandar. Masalah ini tidak hanya tertumpu kepada para pelajar sahaja, namun para pendidik turut mengalami masalah yang sama. Kebanyakan individu yang tidak mengalami masalah capaian internet adalah mereka yang tinggal di kawasan bandar. Maka tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pelajar luar bandar yang tidak dapat mengikuti kelas secara dalam talian disebabkan rangkaian internet yang kurang baik. Sebagai contoh, mengikut sumber berita dari Sinar Harian, terdapat seorang pelajar dari pedalaman bernama Viviana Musibin, penuntut di Universiti Malaysia Sabah, UMS, sanggup memanjat pokok untuk mendapatkan rangkaian internet yang baik bagi menjalani ujian peperiksaan secara atas talian semasa pandemik COVID-19. Video berdurasi 11 minit itu telah viral dan mendapat perhatian dari pelbagai pihak, termasuk pihak universiti itu sendiri. Dalam kes ini, kita dapat menilai kesungguhan pelajar dalam menuntut ilmu. Namun, masalah capaian internet menjadi kekangan kepada mereka untuk menerima pendidikan berbanding dengan pelajar lain. Selain itu, hal yang turut menyedihkan adalah terdapat keluarga yang kurang berkemampuan terpaksa berhutang untuk membeli telefon pintar bagi memastikan anak-anak mereka mampu mengikuti kelas secara dalam talian. Malah ada juga adik-beradik yang perlu berkongsi antara satu sama lain. Tuntasnya, pendigitalan dalam sistem pendidikan memberi impak yang negatif kepada golongan yang kurang bernasib baik.
Kesan negatif yang kedua adalah pendidikan tanpa melibatkan amali dan praktikal. Dalam kaedah sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka, para guru dan pensyarah melaksanakan aktiviti amali dan praktikal dengan pelajar, sejajar dengan kehendak kurikulum atau kursus. Melalui aktiviti ini, para pelajar dapat mengaplikasikan ilmu teori kepada situasi yang nyata. Hal ini karena aktiviti ini melibatkan interaksi antara pelajar dengan guru, yang mana secara langsung mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik. Oleh itu, pelajar dapat memahami dan menikmati sesi kelas dengan lebih baik dan efektif. Sebaliknya, pendigitalan sistem pendidikan menjadikan pendidikan mudah dan ringkas, yang mana aktiviti amali dan praktikal tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka. Semua aktiviti hanya melibatkan teknologi dan alam maya. Seperti yang kita sedia maklum, para pendidik hanya mengongsikan pautan video praktikal sebagai rujukan melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, ataupun ruangan message semasa kelas berlangsung. Implikasinya, para pelajar tidak dapat menikmati dan memperoleh pengalaman yang sebenar tentang sebuah topik, yang mana aktiviti amali dan praktikal sangat membantu dalam menyampaikan maklumat dan penjelasan yang lebih terperinci. Tambahan lagi, situasi ini akan menyebabkan pelajar perlu bekerja keras untuk menghafal sebuah teori tanpa mendapat peluang untuk mengaplikasikannya. Dalam jangka masa panjang, apabila pelajar berada di dunia pekerjaan, mereka mungkin menghadapi kesukaran dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh ketika berada di universiti, lantaran tidak mendapat peluang yang sewajarnya untuk melaksanakan aktiviti amali dan praktikal. Kesan negatif yang ketiga adalah penurunan motivasi pelajar dalam menelaah ilmu. Persoalannya, mengapa motivasi pelajar dalam menelaah ilmu semakin luntur selepas kerajaan melaksanakan pendigitalan sistem pendidikan semasa pandemi COVID-19 melanda negara? Antara faktor kejadian hal ini berlaku adalah persekitaran pembelajaran yang kurang kondusif, capaian internet yang kurang baik, dan faktor psikologi. Apabila belajar di rumah, sudah pasti persekitaran pembelajaran adalah kurang kondusif, lantaran adik-beradik mungkin bising dan mengganggu ketika kelas sedang berlangsung. Tambahan pula, pelajar juga mungkin perlu membantu ibu bapa melakukan kerja di rumah maupun di kebun. Situasi pembelajaran seperti ini akan mengganggu fokus pelajar semasa mengikuti kelas secara atas talian. Seterusnya, capaian internet yang kurang baik turut mempengaruhi komitmen pelajar untuk mengikuti kelas secara atas talian. Oleh karena itu, terdapat ramai pelajar yang tidak dapat menghadiri kelas dan natijahnya akan ketinggalan pelajaran. Implikasinya, hal ini akan menjejaskan prestasi akademik mereka. Selain daripada itu, belajar seorang diri di rumah turut mempengaruhi semangat belajar dalam menelaah ilmu. Hal ini tercetus apabila pelajar mengikuti kelas tanpa interaksi sosial dengan rekan sekelas sepanjang kelas berlangsung, dan akhirnya mereka mudah merasa bosan. Sebaliknya, jika kelas dilaksanakan secara bersemuka, sudah tentu pelajar dapat berkongsi ide antara satu sama lain, dan seterusnya memperkasakan kefahaman mereka terhadap pembelajaran yang diajarkan oleh guru atau pensyarah. Konklusinya, ketiga-tiga faktor ini menyumbang kepada penurunan motivasi pelajar untuk melanjutkan pembelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Rentetan itu, tidak heranlah segelintir pelajar lebih memilih untuk berhenti dalam dunia pendidikan. Seterusnya, saya serahkan kepada Cik Syarina untuk merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, berdasarkan kajian saya, terdapat pelbagai faktor yang mendorong kewujudan isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital. Kami juga menyatakan cara-cara penyelesaian oleh setiap isu yang telah timbul. Oleh hal yang demikian,
masyarakat digital perlu sentiasa bersedia untuk menyediakan semua keperluan yang diperlukan seiring dengan perkembangan teknologi. Pembelajaran dan pendidikan seharusnya selari dengan perkembangan zaman kini agar generasi sekarang tidak ketinggalan zaman dan mampu untuk berdaya saing. Para pelajar juga seharusnya lebih fokus supaya segala ilmu dan maklumat yang diberikan oleh para pengajar dapat difahami dengan baik. Keberkesanan teknologi digital seharusnya dipertingkatkan bagi memastikan kelangsungan sistem pendidikan oleh para pengajar dapat dijalankan dengan baik. Ibu bapa juga memainkan peranan yang penting untuk memastikan anak-anak mereka menggunakan teknologi digital dengan yang baik untuk mengelakkan penyalahgunaan internet dan jenayah cyber. Seperti kita tahu, hari demi hari jenayah cyber semakin meningkat. Jadi, kita seharusnya memainkan peranan penting untuk mengatasi dan mengelakkan jenayah cyber dari terus meningkat kian masa. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.